Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke Jugadouro TV. Okey, sekarang EPL pun dah sampai ke mid season sebab ada tim dah sampai dah pertengahan game week iaitu 19 game kan. Total semua 38 game. Contohnya macam Arsenal, City, Chelsea dah sampai dah 19 game. So di pertengahan season ni sampailah masa untuk kita recap tau. Best 11 untuk mid season. Sebab aku rasa mungkin banyak kot fan nak tahu. Sebab aku tengok based on previous season lah. Season lepas aku buat ramai banyak kot view. Kayaknya orang nak tahu setakat pertengahan season ni siapa yang power, siapa yang tak power. Okay, tapi sebelum kami start dulu, kepada new viewers Jugadouro TV ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Target kami sebelum hujung tahun ni adalah untuk reach 32,000 subscriber. Kepada new viewer yang belum lagi subscribe, tak silap aku lagi 200 kot kan. So kami perlukan lagi 200 subscriber je untuk reach target sebelum hujung tahun ni. So dimohon subscribe, don't worry, it's free. Okay, kita start dengan posisi goalkeeper dulu. Okay, posisi goalkeeper aku rasa ada banyak choice. First kali, of course lah, tim banyak clean sheet, Liverpool dengan Chelsea. Liverpool dengan City, Ederson dengan Alisson memang keeper yang power lah. Selain daripada tu, newcomers lah. Nama yang aku tak sangka-sangka, nama yang kita tak suka yang tahun lepas, Ramsdale. Dan juga satu lagi keeper baru. Signing untuk Wolves, Jose Sa. So, siapa pilihan kita untuk goalkeeper mid-season? Ramsdale? Tak, aku Ederson. Oh, Ederson tau? Ederson. Bagi aku pilih Jose Sa tu lah. Walaupun dia kira, kita tahu Wolves memang dia tak concede gol, tapi dalam masa yang sama aku ingatkan disebabkan defend dia pun main back 3 pun semua kan. Tapi turns out kan, dia punya statistik, dia punya shot stopping dia padu babe. Setakat ni kalau tengok post shot expected goal, kalau untuk keeper post shot expected goal, dia 20 lebih. Sepatutnya dia concede 20 gol, tapi baru dia concede 14 gol, lebih kurang. Dia still lebih kurang 6-7 gol lah, 6-7 gol macam tu lah. Dan dari segi lane pula, shot stopping dia, save dia 85%. Lagi memang tinggi, dia maksudnya shot on target dia terima banyak, tapi dia juga buat save yang banyak. So benda tu aku rasa penting lah. Dan aku tengok dia punya distribution pun not bad juga lah. Passing completion dia agak tinggi, 70 lebih untuk keeper tu. Memang okey sangat-sangat lah. Dan aku terkejut lah. Aku sebenarnya tak kenal pun Jose Sa ni siapa tau. Tapi bila tengok balik, Wolves beli dia daripada Olympiacos. Euro hari tu dia tak dapat pun Euro. Rui Patricio duk main lagi. Tu sebab tu lah fan Wolves sekarang ni kalau duk push kata yang kenapa dia ni tak main kan. Sedangkan dia main lah. Ya, performance yang dia buat tu memang berbaloi lah. 4 juta. 4 juta 5 juta dalam aku. So Hang, kata Ederson kenapa? Apa kualiti Ederson yang nampak? Aku tahu Ederson ni dia punya save percentage dia tak ada lah setinggi macam player macam Mendy, Ramsdale, Jose Sa tak tinggi. Tapi bila hang tengok balik, City ni keeper dia bukan acts as a shot stopper je. Dia in terms of distribution tu dia adalah antara yang paling tinggi. Lepas tu kita tahu dua keeper ni, Alisson dengan Ederson. Depa ni sweeper keeper. Tak silap aku, clearance out of the box yang mereka buat, Ederson paling tinggi ke Alisson, antara dua tu. Tapi dua tu top 2 dalam 20 lebih mereka buat season ni. So bagi aku yang tu yang menyebabkan aku pilih Ederson lagi. Tambah pula dengan City dengan top lagi apa semua. Aku faham kenapa Jose Sa layak juga, tapi Ederson ni bagi aku macam season lepas dia tak okey susu je. Tapi season ni nampak dia ada improvement, walaupun dia ada buat silap sikit lagi lawan Leicester. Dia cuma tu lah, Ederson yang aku tak rasa dia boleh dapat sebab dia terima shot on target yang sikit kan. Tapi bolos dia banyak. dia bolos tu agak banyak percentage kurang. Sebab defense City kan bagus. So dia tak dapat shot yang banyak. Tapi tu lah aku faham lah. In the end apa goalkeeper, benda first yang dia kena buat adalah shot stopping lah. So benda tu memang kena take in consideration lah. Tapi kalau hang cakap aku pasal benda lain, distribution ke, passing ke, aku rasa dia antara keeper yang paling banyak buat. Daripada build up daripada bawah, lepas tu dengan sweeping dia pun mantap. So benda tu subjektif lah. Atas aku sekarang aku letak Ederson, tapi aku setuju juga kalau Jose Sa. Verdict kita Jose Sa. Okay, move on ke right back. Aku rasa memang seorang je kot nama kan. Tak ada orang lain. Aku Trent Arnold lah. Tommy bukan. Aku ingat sebulat suara kan. Trent. Adalah competition. Trent, Rhys James kan. So macam mana? Apa komen apa tentang Trent Arnold? Aku Trent Arnold ni aku bagi hang sebab aku tahu Trent Arnold padu lah. Trent nak komen apa lagi? Aku rasa dia punya
contribution goal dengan assist ni pun dah terbukti dah 3-4 season dah. Dan aku rasa season ni dia macam dia up lagi lah. Dia evolution sekali lagi. Dia masuk ke midfield. Dan kita nampak lah tengok bola-bola yang dia bagi, combination dia dengan Henderson, dengan Salah. Aku cakap macam dia. Ada trend sebab tu Salah boleh score banyak. Betul. Itu lah. Itu plus lah. Apa kalau Trent boleh cross banyak, sebab Trent adalah buat crosser paling banyak dalam Premier League. Bila dia cross banyak, lepas tu Liverpool punya front three pula little. Dia score memang banyak up dekat dia sebab assist dia pun naik tinggi. Satu statistik yang sangat menakjubkan lah daripada Trent tahun ni tak silap aku. Tahun ni lah, bukan season ni. Tahun ni dia dah capai dah 100 chance creation dalam Premier League. Hantar 100 chance creation as a right back, gila tak gila? Dia berada dalam kelompok nama-nama playmaker lah. Contohnya macam Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes pun tak pernah. Bruno Fernandes tak pernah capai 100 dalam year sebab aku tengok statistik tu bukan count as a season lah. Daripada 1 Januari sampai 31 Disember macam tu. Jadi tak sampai hujung tu ni dia dah capai 100 dah. Antara nama-nama kelompok yang ada dalam tu kan. Contohnya macam Mesut Ozil sebelum ni, Kevin De Bruyne ada banyak kali lah. Lepas tu Eden Hazard, Chris Eriksen. So nampak trend memang So sebagai seorang right back duduk dalam kelompok midfield tu padu gila. memang padu lah. Playmaker dalam right back. Okay, so left back pula. Siapa pilihan kita? Easy lah. Aku rasa sebulan suara ke. Kelikat lah. Chilwell. Jauh Cancelo. Cancelo. Terini. Ya, bagi aku Cancelo passes paling banyak. Lepas tu dia antara player yang banyak buat shoot daripada seorang left back. Aku memang super lah bagi aku. Yang dia yang menarik lah bagi aku sebab dia role dia ada lebih kurang trend lah dekat Liverpool sekarang. Cuma dia belah kiri main kan Cancelo dia akan drift masuk dalam. And surprisingly tackle paling banyak dia buat hantar kat mana agak-agak depan ke tengah ke belakang? Atas lah. Dekat atas paling banyak sebab tu menunjukkan dia banyak buat high press lah kan. So bagi aku dia super passes paling banyak dalam Premier League. Dia buat best midfield ke center back dia paling banyak. So hang tengok season ni pun aku rasa season dia. Okay, posisi center back pilihan pertama siapa? Aku rasa banyak juga center back yang banyak. Dia usah susah sikit nak boleh. Tapi aku rasa yang daripada yang konsisten daripada season lepas, aku rasa Ruben Dias layak masuk salah satu lah dalam slot tu sebab defensive action dia memang highest. Dua center back City tu sekarang adalah antara highest passes yang buat banyak contribution dekat City. Center back yang buat. Dulu kita tengok tahu midfield lah yang kau buat benda-benda macam ni, tapi dua center back tu sekarang tapi bagi aku Ruben Dias lagi super lah daripada Emerick Laporte. So in the end salah satu dua tu aku tak Dias lah. Kau apa ada orang lain? Choice pertama aku Dias juga. Sebab tu apa? Hantar dia punya influential tu, dia punya power tu. Ni second season dia hantar. Beginning of season tu player dengan staff City kan, selalunya tradition depa habis season depa akan revoke balik captain depa. Siapa yang hampa nak jadi captain dan semuanya kan. Season lepas captain adalah Fernandinho dan juga Kevin De Bruyne. Tapi awal season ni player-player dan staff semua nampak leadership skill dia ni. Kevin De Bruyne macam step down. Yang jadi vice captain sekarang adalah Ruben Dias. Hang bayangkan second season dia kat Manchester City, Kevin De Bruyne punya lama duduk, Kevin De Bruyne step up untuk bagi ruang dah jadi captain. Sebab dalam dressing room tu nampak dia as a leader lah. Kita tahu kan City sebelum ni masa zaman Dr. Wendy semua banyak concede. Semua depa lepas company hilang, company tak ada, depa hilang leadership. So Ruben Dias lah bawa balik elemen leadership kat dalam squad City tu. Okay, satu choice center back siapa abang rasa? Aku rasa memang pilihan dalam squad Chelsea antara Rudiger dengan Thiago Silva kot. Depa kena pilihan aku Rudiger. Dia bukan sebab apa, sebab bagi aku depa on par dua-dua tu, tapi disebabkan Rudiger dia banyak contribute in terms of attacking Chelsea. Sebab hang tengok, hang boleh clearly tengok dalam game banyak kali dia sampai kat tiba-tiba dekat tengah. Lepas tu dia shoot banyak kali, dia score pun cerita banyak lagi. Bagi aku Rudiger dia memang penting lah untuk Chelsea, tapi cuma masalah sekarang dia tak mau sign kontrak baru lah. Yang tu Real Madrid bound. Real Madrid bound pula kan. Jadi dia kalau kita buat video ni sebagai mid season, tak tahu hujung-hujung season pun dia tak ada dah. So aku rasa, tapi pilihan aku still Rudiger sebab defensive side dia ada, dia penting untuk Chelsea, dan attacking side pun dia penting untuk Chelsea. Kalau aku pilih Thiago Silva. Partner dia Thiago Silva. Sebab bagi aku Thiago Silva ni dia did the impossible lah. Tengok cara dia jaga badan dia macam mana. Umur 37, 38 tapi still maintain lagi. Dan dia offer stability lah bagi aku untuk Chelsea. Chelsea macam kita tahu sejak Tuchel masuk ni memang
defense memang solid kan. Dan dia aku rasa simbol kepada Tuchel punya ni lah, stability. Satu lagi kan, kalau siapa yang tak tahu pasal Thiago Silva, dia kan daripada kecil main bola tak pernah tak jadi kapten. Dia daripada bawah 19 Brazil, apa semua, AC Milan, PSG, semua kelab dia kapten. Dia pemain yang vokal lah kan. Kalau macam center back, dia selalu kita tengok center back ada seorang tu yang jadi leader, seorang lagi dia jadi partner yang dengar sengat macam tu lah. Macam tengok dulu senang cerita Chiellini dengan Bonucci kan. Chiellini vokal, Bonucci cari relax sikit. So pilihan second choice apa? Aku rasa Thiago Silva kot. Okay, so kita move pada midfield, settle bahagian defense and keeper. Kita start dengan CDM dulu lah. Okay, aku rasa season ni dalam Premier League kan tak banyak pun CDM yang perform tak. Aku tak tahu lah CDM tak trending ke apa ke. MU memang tak ada CDM lah. Tapi berapa je CDM yang boleh sebut nama? CDM mereka buat kerja sengak-sengak lah. Memang tak dengar pun, tak didendang. Tapi sebelum ni kita selalu dengar nama-nama macam Kante, Peso kan dulu kan ada Gana Gueye apa semua kan. Bisuma, Thomas Partey. Thomas Partey. Sengak-sengak. Okay, so season ni siapa yang sengak-sengak power untuk CDM? City lah. City nombor 1 kan. Nombor 1. Tapi kalau tak letak orang kata apa, tapi aku rasa Declan Rice. Boleh jadi tak? Rodri boleh jugalah, tapi aku Rodri lah. Tapi Declan Rice pun tu shout out lah. Sebab hang tengok dekat England pun dia perform dah. Lepas tu dia bawa form tu dekat masuk kat West Ham sampai dia boleh carry West Ham top 4 berapa lama kan. And dia dah macam revolutionize play dia sikit tau. Bukan setakat saja burung ni aku sepak. dia tak suka tu hang kata Declan Rice, dia nak Rodri. Bukan setakat saja dia main defensif saja macam dulu. Sekarang ni dia main dia score tambah goal. elemen lah. Score goal, lepas tu passing apa semua. Dan aku nampak tu dia tengah duk Chelsea panggil dia. Tapi bagi aku Rodri lagi lah. Sebab Rodri bagi aku defensive action dia untuk City nampak macam orang kata apa unsung hero lah. Dia adalah antara yang tim orang cuba nak dribble tak lepas. Dia buat passes banyak macam tim-tim City yang lain. Bagi aku dia penting untuk protect back to dua centre back City and penting juga untuk build up play City lah. Tu yang bagi aku Rodri lah. Tambah lagi role dia dalam build up aku rasa yang sangat penting ya. City banyak crowded from midfield onwards. Kan dia jadi last screener tu penapis last sekali tu. Banyak kali bila bola sampai kat dia tu bukan saja dia boleh bagi short passes ke tepi semua, dia kadang-kadang dia bagi long ball kan. Macam dalam weekend ni apa dia bagi long ball ke Bernardo Silva ke apa aku tak pasti lah. Minggu ni lah. Yang belasah 7 biji tu dia skor kan. So dia pun ada boleh skor ke Okay, tadi kita macam Declan Rice ke Rodri kan. Senang macam ni lah. Rodri kita buat CDM, Declan Rice kita buat box to box. Cakap pasal Declan Rice sikit lah. Aku nak tambah yang tadi dia cakap tadi. Aku rasa dia dah tambah maturity as a player. First kali dia dah macam main, orang kata apa, walaupun pada umur yang muda, dia captain West Ham. Lepas tu dia macam lead midfield England ke sama kan. Dia macam pergi Euro sampai masuk final semua. Orang kata apa, experience tu beyond dia punya age. Selalunya orang jangan-jangan nak dapat Satu lagi kat Europa League dia dah start scoring. Ada satu game score 2 gol ke apa kan. So as a maturity, in terms of maturity, dia dah improve lah jadi player yang lebih matured. And 2 season lepas kita dengar dia macam 60 juta price tag dia. Sama baru ni 80 juta. And awal season ni Moyes kata ni 80 juta tu murah lah, mas 100 baru dia join. Tak tahu dia kata Rani berminat apa biar MU beli. Antara trio midfield tu yang aku rasa kita kena buat dalam best 11 kita, Bernardo Silva tu wajib lah. Wajib ada. So sekarang spot satu gear tinggal. Spot satu gear aku rasa Bernardo Silva, tapi satu Declan Rice shout out kat satu. Okay, Bernardo Silva aku rasa first kali sebab dia boleh main banyak position. Masa awal masuk City dia main apa right wing kan. Lepas tu season ni awal season tu dia nak pindah. Awal season dia tak main apa kan. Gundogan preferred lepas tu Gundogan injured, lepas tu dia start main di posisi midfield. Aku rasa di season ni adalah best scoring season untuk Bernardo Silva. Baru mid season 7 gol ke 8 gol dalam 7 gol dalam Premier League. And then baru-baru ni aku dengar kata Bernardo Silva nak dapat kontrak baru dah. So dia tak jadi pindah lah. Sebab transfer video dia lepas dia yang nak belah-belah sangat-sangat kan. Dia nak belah. Tapi dia nak belah pun bukan sebab dia tak suka City ke apa. Dia kata dia tak suka cuaca sejuk, cuaca hujan-hujan kat Manchester. Dia macam masalah dia play Latin. Pep kata dia nak pergi Spain lah sebab weather Spain cantik semua. And dengar kata
Kat France dulu sejuk lah. Tak, Monaco cantik kan. Monaco. Sedap lah Sedap. dulu. Dengar kata gaji dia tu akan jadi one of the best paid dalam Premier League lah, macam on par dengan KDB macam tu. Baloi lah. Boleh. Aku rasa dia second best player kot season ni kan. Belakang Salah maksudnya. Okay, Sure, tengok role dia tu. Aku rasa macam Iniesta ada nampak. Boleh. Dia macam connector antara defender dengan attacker kan. Dan aku rasa statistik takkan tunjuk yang dia ni tireless run apa semua tu kan. Macam kerah dia. Kira memang hard working player punya. Tengok dia kejap belakang apa semua, naik atas blok. Macam Okay, so midfield dah ada Rodri, Declan Rice ke? Declan Rice dengan Bernardo Silva. Okay, puas hati ya. Okay, apa? Okay, ada jugalah calon-calon lain macam apa, Mason Mount ke, Conor Gallagher. Mau aku rasa big shout lah. Gallagher untuk yang daripada tim bawahan aku rasa dia kalau kita boleh consider masuk dia tolong Crystal Palace sebab Crystal Palace Vieira pegang awal season kan. Orang macam hype lah Patrick Vieira ni. Betul awal season tak boleh score. Siapa yang start scoring tu? Gallagher lah. Bukan sangat score, dia bagi assist kot kan. Dia ambil set piece semua aku ingat. So orang kata macam substitute lah. tapi Gallagher ni macam naik agak tiba-tiba lah. Dah season lepas dia loan kat West Brom. Orang tak apa nampak pun kan. Aku rasa sebab manager semua Ya, itu lah. in the end tu penting lah loan bagi experience kan. Tapi Sekarang ni nampak mecik sikit. dia still ada player Chelsea. Chelsea, so kita tengok apa akan jadi next season. Tak tahulah Tuchel nak dia ke tak, tapi yang pastinya Gallagher as a budak Chelsea Academy tu dia nak balik lah at least main untuk Chelsea dulu lah. Betul tak? Okay, keeper, defend, midfield setter. Now front three. Front three aku nak start dengan left wing dulu sebab right wing aku tahu dah. Semua jawapan dia. Okay, start dengan left wing dulu lah. Tak payah masuk lah. Tak payah sembang lah right wing, kita tahu dah. Messi Saka. Okay, left wing. Untuk posisi left wing siapa dia? Cuk pilihan nombor. Aku first nak letak Sadio Mane tau. Sebab bagi aku sebab top 3 front 3 Liverpool kan firing semua orang gila-gila. Tapi bila aku tengok balik statistik, semua player ni daripada Watford Emmanuel Dennis kan? Emmanuel Dennis kan. Bagi aku goal assist ratio dia bawah bukanlah sikit, banyak agak bawah belah salah, tapi dia tinggal jauh yang lain-lain tu yang aku nak kena shout out sebab gol dia lah adalah gol penting lah. Lepas tu dia perform pula dekat tim yang macam Watford. Bagi aku untuk mid season dia boleh dapat newcomer baru first season masuk EPL boleh score apa 7 gol 5 assist lah sekarang 7 gol 5 assist. Dan aku shock je dia sebab dia boleh main across the front three. So kita boleh letak left wing memang dia dah main, striker pun dia pernah main dan dia score lawan big team. Lawan MU, lawan Chelsea dia pasti score. Lawan Chelsea dia score. Tak silap aku macam in a row kan tau. Watford macam fixture yang tak bernasib baik lawan big team banyak kali in a row. Dia dah score lawan big team tu. Satu lagi Emmanuel Dennis ni yang aku rasa dia layak tersalun sebab dia murah tau. Tak silap aku Watford sign dia daripada Club Brugge apa kan. Nigerian player, tak silap aku 3 juta pound macam tu. So memang berbaloi lah sebab hang tak expect lah 3 juta pound player untuk skor sampai 7 gol kan untuk Club Watford pula. So aku rasa good choice lah, good shout untuk posisi dia kalau kena relegate memang orang ambil dia cerita betul ya. Betul ya. Dia dah terselamat dah pun. Okay, so right wing. Sembang baik. Bukan Saka? Mau salah lah, tunggu lagi. Bukannya orang kata apa mid season team je aku rasa boleh tercalon dalam top 3 Ballon d'Or kot. Bukan saja mid season PFA kan. mid season untuk Premier League, aku rasa mid season untuk satu dunia dia. Betul dia top daripada Benzema maksudnya, atas lagi daripada Benzema kan. Sebab season ni aku rasa yang dia tambahnya dari segi assist lah, dari segi assist. Sebelum dia pull out juga, dia punya Trivela punya outside foot lah apa semua kan. Tapi season ni semua benda menjadi lah saudara. Dan aku rasa sebab front three Liverpool semua firing. Termasuklah Origi, Minamino apa semua. Jadi memang membantu lah. Season ni Liverpool dah 50 gol lah EPL. Dan Salah performance dah. Aku rasa lawan MU tu hat-trick dekat Old Trafford pula kan. So season ni memang dia score against big team. Dan aku sebenarnya tak percaya yang dia mungkin boleh beat dia punya rekod dia masa tahun 17-18 masa first season itu kan. 32 gol. Kalau dia pecah rekod tu magnificent gila. Tapi AFCON kacau lah. AFCON kacau lah. 2-3 game, 3-4. 2-3 game lah. Kalau seminggu satu game, kalau knockout
Seminggu satu game banyak kau. Tapi sebab lepas tu nak kena, aku rasa nak kena quarantine apa semua. Mungkin lama lah. Tapi bukan saja total jaringan je penting, tapi orang kata the manners of goal scoring lah. Ingat 2 minggu berturut-turut score wonder goal. Yalah, Against City dengan Watford. Watford. Gol yang macam ikonik macam Messi sikit dribble semua tu sikit ikonik. And bukan at one point dia 15 game score and assist in a row. So dengan Vardy. Bagi Vardy kan tally game Vardy kan. So memang aku rasa siapa-siapa pun akan pilih Mo Salah. Okay, position striker. Siapa dia? Aku rasa tak banyak striker yang perform dekat, yang betul-betul perform lah, tak kecuali yang konsisten Liverpool lah. Jota. Betul. Tak ada orang lain lah sebab expected goal dia pun sepatutnya 10 point lebih. Dia lagi tinggi daripada Salah. Sebab Salah expected goal tinggi sebab penalti lah, dia penalti kan. Penalti saja 0.7 lah. So Jota pun 10.9 lah, tak silap, betul tinggi. Lepas tu kalau nak banding dengan striker lain macam Ronaldo ke Kane lah, semua aku rasa Jota jauh tinggal. Season ni dia berapa 10 gol lah. 10 gol. 10 gol dah. Nombor 2 belakang Salah betul kan. Ya, So bagi aku dia layak untuk dapat top level kita. Jadi yang aku best Jota ni kan, kita nampak mungkin orang yang baru kenal dia nampak dia sebagai goal scorer, tapi dia sebenarnya dia macam three consistent something like that Dia dekat fase attacking tu semua dia boleh buat. Dia macam playmaker ke actually dia boleh dribble, dia boleh set up. So memang sesuai exactly pengganti Firmino Dan yang aku rasa terkejut bila tengok semua depa buatkan balik kan, depa start dia masa dia semua 35 gol dekat Liverpool. Semuanya around the 6 yards box. Maksudnya apa? Orang panggil fox in the box kan. Tak percaya player macam tu yang start daripada left wing tiba-tiba dia ada ada kelebihan dekat dalam kotak penalti. Masuk kotak penalti dia hidup macam tu lah. Alright, setakat ni sajalah kami punya best 11 untuk mid season. Okay, aku nak recap balik Okay, pilihan kita bermula dengan goalkeeper Jose Sa. Keeper daripada Wolves. Back kanan aku rasa memang semua orang setuju Trent Arnold. Playmaking back kanan memang susah nak cari. Left back Joao Cancelo daripada Manchester City. Centre back pairing Ruben Dias dan juga Thiago Silva. Mungkin ada yang akan kata Rudiger lah kan. Tapi choice midfield CDM Rodri, Declan Rice dan juga Bernardo Silva. Aku rasa second best player season ni di belakang Mo Salah. Front three of course wildcard di bahagian wing kiri Emmanuel Dennis daripada Watford, surprise package untuk season ni. Wing kanan Mo Salah, calon best player untuk tahun ni walaupun baru mid season. Striker aku rasa Diego Jota. Okay, apa boleh komen kat bawah siapakah pilihan best 11 nampak. Aku rasa mungkin ada yang akan cakap Ronaldo ke. Aku nak tengok sama ada apa punya pilihan tu lain tak dengan kami. Tapi aku rasa mungkin akan banyak orang komen keeper kot. Keeper mungkin dia bakal banyak pilihan betul tak? Keeper dengan midfielder kan. Okay, kepada new viewers jangan lupa untuk subscribe channel Jugaador TV. Tolong kami untuk reach target sebelum hujung tahun ni iaitu 32,000 subscriber. Tak silap aku kami perlukan lagi 200 subscriber je. So tolonglah subscribe, tekan juga butang loceng supaya hampa tak miss out any new content daripada Jugaador TV. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care and peace. Simply can't let you go.